Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Puan Rita dan kepada kawan-kawan dan rakan-rakan sekelas DUP 5A. Uh, Sebelum saya nak bentangkan slide ini, saya nak bagi tahu kami bentangkan tentang negeri Sarawak, iaitu daerah Miri. Okey, sebelum itu saya nak kenalkan ahli-ahli grup saya. Yang pertama iaitu saya lah, Syed Ahmad Syahir bin Syed Putra. Dan yang kedua ialah Muhammad Azrizal bin Rizwan. Yang ketiga Muhammad Anif bin Azhari. Dan last sekali Muhammad Naim bin Sabari. Okey, ni nama ahli-ahli grup kami untuk bentangkan Sarawak Miri. Okey, ini slide pertama untuk Sarawak Miri, iaitu introduction. Bandaraya Miri yang terletak di Miri, Sarawak merupakan bandar pertama bukan ibu negeri yang mendapat taraf bandaraya. Miri mendapat kenaikan status ini pada 20 Mei 2005 yang membawa gelaran Bandaraya Peranginan. Miri merupakan bandar kedua terbesar di Sarawak dengan jumlah penduduk kira-kira 350,000 orang. Kemajuan bandar Miri ini adalah kerana kaya daerah ini dengan sumber asli, terutamanya petroleum. Okey, berasalnya hanya sebagai sebuah pekan minyak yang sibuk, kini Miri juga tidak ketinggalan mengalami pemesatan ekonomi sehingga statusnya dinaik teras sebagai bandaraya pelancongan yang baru. Pemandangan latar langit Miri turut banyak berubah sepanjang tempoh ini. Terdapat pelbagai rancangan kemajuan yang dirangka untuk bandaraya Miri, iaitu The Miri Waterfront dan Marina Park merupakan beberapa contoh projek infrastruktur yang bakal mengangkat lagi bandaraya Miri pada masa hadapan. Bandar Miri mempunyai atmosfera dan suasana yang cukup damai dan kasual, dipenuhi dengan pelbagai jenis pusat komersial moden, namun pada masa yang sama turut mengekalkan nilai dan jualan barangan produk penduduk tempatan dan barangan tradisional setempat. Antara pusat komersial ialah taman yang menarik, pantai dan kelab hiburan serta restoran yang mewah dan lengkap. Bandaraya Miri dijangka menjadi sebuah kota yang berkepelapan sehingga menjajar ke kota-kota lain di pesisiran pantai barat utara Borneo. Selain itu, Miri juga turut digelar sebagai gerbang utara, pintu masuk ke utara ke Sarawak dan menjadi salah satu tarikan pelancongan utama di negeri ini. Miri yang mempunyai banyak aset-aset semula jadinya telah mengagumkan ramai pelancong dari dalam dan luar negara yang datang berkunjung. Okey, slide yang kedua describe the positive impact of tourism on the environment at Miri. Okey, Miri dikelilingi oleh 4 buah taman negara bertaraf antarabangsa yang diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO, seperti Gunung Mulu, Guanyah, Bukit Lambir dan Luagan Bunut. Taman Negara Gunung Mulu diperakui sebagai sebuah tapak warisan dunia UNESCO, mempunyai lubang gua semula jadi terbesar di dunia, iaitu lubang Nasib Bagus, iaitu Sarawak Chamber, yang diiktiraf UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Guanyah di Taman Negara ni ialah sebuah tapak ekologi dan sejarah yang penting kerana di sini tempat para arkeologi menjumpai salah satu tulang rangka manusia tertua di Asia Tenggara. Dan Taman Negara Bukit Lambir juga, atau Taman Negara Lambir, dihuni oleh beraneka spesies flora dan fauna dan menduduki tempat ke-12 di kalangan tapak yang paling banyak kepelbagaian hidupannya. Di Taman Negara Luagan Bunut pula terletak tali tasik semula jadi terbesar di Sarawak serta kepelbagaian spesies burung. Di kawasan Miri ini seperti gunung, bukit telah dijaga dengan rapi daripada pihak-pihak UNESCO Sarawak lah, Sarawak Chamber.
Okey, seterusnya ialah the sea help restore the woodland reserve maintain. Okey, berlatarkan langit yang menghadap ke Laut Cina Selatan mengarah ke barat. Miri yang terletak berdekatan dengan laut juga turut dianugerahkan dengan pantai-pantai yang indah dan permai seperti Tanjung Lobang, orang panggil Taman Selera, lepas tu Luak Esplanade, iaitu Hawaii Beach di Miri, Pantai Lutong, Pantai Bungai, Pantai Peliau dan Pantai Tusan di Berkunu dan sebagainya. Okey, pantai-pantai ini telah dijaga dari pihak-pihak masyarakat di Miri, dan pantai ini penuh dengan satu arca, iaitu daripada hakisan-hakisan air laut yang menjadi satu arca ekor kuda ataupun orang panggil kepala kuda yang anda dapat lihat satu gambar yang di sebelah kanan ni. Itu adalah arca daripada hakisan air. Dan di bawah ni juga adalah Hawaii Beach yang di Miri. Sebab apa orang panggil Hawaii Beach ni? Sebab kawasan pantai ni telah dijaga dengan rapi. Tidak ada satu pun kotoran di pantai tersebut, kerana pantai tersebut dijaga dengan macam lifeguard, macam itulah, macam orang kata apa, macam AJK kebersihan pantai Hawaii ni lah. Okay, so kita boleh menikmati satu keindahan pantai-pantai yang bersih, dapat lihat laut yang bersih, apa semua yang kebiru-biruan, yang semua terdapat di Sarawak Miri. Tak susah pun kita nak pergi luar negara untuk mata-mata nak ambil gambar, nak menikmati pantai yang cantik, apa semua tu. Dekat dalam Malaysia pun ada, dekat Miri lah contohnya. Okey, yang last sekali untuk impact positif environment dekat Miri ni ialah delicate coral on the sea floor guarded by the marine can be seen effect. Selain itu, terdapat juga Taman Negara Marin Miri Sibuti yang baru diwartakan dan mempunyai salah satu terumbu karang yang tercantik di rantau ini, serta kaya dengan keunikan kepelbagaian hidupan air. So dekat Taman Negara Marin ni kita boleh lihat karang-karang yang cantik yang dijaga dengan baik oleh para macam skuad marin lah yang dijaga coral ni. So kita boleh tengok macam-macam spesies ikan yang kita tak dapat tengok dekat tempat kita sendiri. So kita boleh tengok dekat sini, dapat tengok pelbagai-bagai spesies ikan. Lepas tu kita boleh dapat lihat pelbagai bentuk dan orang kata apa, macam bentuk karang dan warna-warna karang dengan serta kaya dengan keunikan kepelbagaian hidupan lah. So kita boleh menikmati karang ni dengan lebih jelas dan lebih dekat. Kita dapat rasa apa yang kita dapat tengok, macam kita duduk tengok dalam YouTube ni, lepas tu dalam majalah ni orang duk post, oh karang ni cantik lah, apa semua ni. So kita dapat tengok lebih dekat di Miri Marine, di Taman Negara Marin Miri Sibuti di Sarawak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope all in healthy condition during this pandemic COVID-19. Before I start my talk, I will introduce myself. My name is Muhammad Naim bin Sabari. Today I will present about describe the negative impact of tourism on the environment at Miri, which it means huraikan kesan negatif pelancongan terhadap alam sekitar di Miri. Alright, firstly is traffic jam. Masalah pertama ialah traffic jam, ataupun kesan negatif yang pertama ialah traffic jam.
atau masalah lalu lintas. Ini ialah kerana apabila sektor pelancongan makin bertambah pesat, makin banyaklah kenderaan yang lalu lintas di jalan raya. Pada tahun 2020, 7 Januari, telah dicatatkan bahawa daerah Miri memerlukan sebanyak RM233,800 untuk menyelesaikan masalah trafik jam di Miri. Ini kerana pertambahan yang sangat pesat terhadap sektor pelancongan yang menyebabkan jalan lalu lintas makin sesak. Okay, for the second negative impact, the climate will be impacted by mass tourism, which it mean iklim akan dipengaruhi oleh pelancongan besar-besaran. Ini adalah kerana apabila pelancong semakin bertambah, cuaca juga akan terkesan kerana makin banyak manusia yang ada di situ akan menambahkan suasana iklim menjadi semakin panas dan sesak. Oleh itu, ini akan menyebabkan pemanasan global yang berlebihan dan juga kesar rumah hijau di kawasan yang dikunjungi seperti Miri, Sarawak. Then, for the third negative impact of tourism on environment at Miri is tourists take the issues of deforestation and soil erosion very seriously, di mana pelancong juga memandang serius masalah penebangan hutan dan hakisan tanah. Ini kerana apabila penebangan hutan yang berlebihan akan menyebabkan habitat tempat asal flora dan fauna akan terjejas dan akan menghilangkan kestabilan ekosistem di kawasan Miri. Seterusnya pula ialah hakisan tanah. Kerana hakisan tanah, ini akan menyebabkan jalan-jalan untuk menghubungi kawasan yang ingin dikunjungi itu rosak. Ini akan menyebabkan pelancong tidak berminat untuk datang berlancong di kawasan Miri, walaupun telah berkembang pesat pelancongan di situ. For the last negative impact is the issue with the landslide, di mana ia bermaksud isu dengan tanah runtuh. Tanah runtuh akan berlaku apabila tumbuhan-tumbuhan ataupun pokok yang mencengkam kawasan kaki bukit ataupun tanah tinggi ini ditebang secara berleluasa ataupun sudah tiada di kawasan itu, akan menyebabkan terjadinya tanah runtuh. Apabila terjadinya tanah runtuh, kawasan itu akan terjejas kerana infrastruktur kawasan itu berubah dan akan menyebabkan kemalangan kepada orang yang lalu lintas di kawasan itu. Oleh itu, tanah runtuh amatlah satu benda yang sering kali disebut di dalam negara kita. Masalah tanah runtuh ini juga merupakan satu masalah besar untuk alam sekitar di kawasan Miri. Okay, for the next slide presentation, I will pass to my friend Muhammad Azroy Azrizal. The role of tourism in economic development. Opening up wider employment opportunities, iaitu mewujudkan peluang pekerjaan. Untuk memastikan pergerakan pelancongan berjalan lancar, industri pelancongan akan memerlukan tenaga kerja dalam bidang yang berkaitan. Contohnya, seperti pekerja hotel, pemandu pelancong, peniaga makanan dan minuman, peniaga dan pembuat kraft tangan dan sebagainya. Kesemua ini saling berkait rapat dengan saling memerlukan dalam industri pelancongan ini. Oleh itu, tenaga kerja yang diperlukan adalah dalam kuantiti yang besar dan ia dapat ditawarkan kepada rakyat demi mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Number 2 is contribute to national income, iaitu dapat menambah pendapatan negara. Hal ini adalah disebabkan pelancongan menjadi pergerakan utama tukaran wang asing
Jadi dapatlah sebuah negara memperoleh kadar pulangan tukaran wang asing dengan banyak. Setiap pelancong yang datang semestinya akan berbelanja untuk kemudahan asas mereka seperti pengangkutan dan makanan. Jadi hasil pada wang pembelanjaan tersebut akan menambah pendapatan negara yang dapat digunakan untuk kemudahan pelancongan di negara ini. Number 3 is able to attract foreign investor, iaitu mampu menarik pelabur luar untuk melabur. Kerana kerajaan Malaysia dapat meningkatkan pendapatan negara melalui kutipan cukai secara tidak langsung dari pelabur dari seluruh dunia. Contohnya duty import, duty export, duty excess, cukai jualan dan sebagainya. The last one is can develop business in Malaysia, iaitu dapat mengembangkan perniagaan di Malaysia. Kerana contoh, pelancong daripada luar datang, mereka akan menginap di hotel, di resort dan homestay. Selain itu juga peniaga-peniaga kecil dapat menarik minat pelancong luar untuk menikmati juadah yang dijual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. My name is Muhammad Hanif Azhari. I would like to present the positive impact of tourism on host culture at Miri. Saya akan bentangkan kesan positif dan negatif berkaitan dengan pelancongan di Miri. Firstly, I would like to present about Melanau ethnic. Okay, the positive is increase the job opportunities in the community. Okay, mereka meningkatkan peluang pekerjaan di komuniti seperti menangkap hasil tangkapan daripada laut dan juga hasil tanaman. The Melanau people became friendly, outgoing and non-aggressive community. Okay, ketiga, etnik Melanau juga mereka dia menganggap satu pendidikan kaum sebagai keutamaan. yang peramah dan tidak agresif. Kaum Melanau mereka mementingkan pelajaran bagi anak-anak mereka in their community, supaya particularly dapat during wedding, meningkatkan komuniti funeral mereka. and farming. Third, Okay. the Melanau people budaya became tolong-menolong friendly, juga outgoing dipraktikkan and dalam suku non-aggressive kaum ini community. seperti ketika Ketiga, kenduri kaum dan Melanau sebagainya. Okay, the negative impact menjadi is seorang yang Melanau peramah need to improve dan fishing tidak method agresif. in Mereka order to sangat, maintain a sufficient peramah level untuk of revenue melayan, from the fishing industry. tetamu Okay, yang negatif datang impact yang ke pertama ialah suku kaum mereka perlukan Okay. untuk Finally, membaiki pulih cara mutual mereka assistance menangkap is ikan practiced in kerana their cara community, mereka menangkap ikan adalah particularly sudah during lapuk wedding, ataupun kurang funeral berkesan. and farming. Okay. Second, Akhir the sekali, Melanau is the lack access kaum to Melanau good news. juga saling Okay, membantu, kaum Melanau juga dia dalam komuniti lambat mereka, untuk menerima terutama berita semasa baik majlis ataupun berita perkahwinan, daripada satu pengumian tempat yang lain. dan juga Okay, pertanian. third, not extending the opportunity to Negative expand their impact traditional on, food industry for tourists. Melanau Okay, ethnic is mereka yang ketiga Melanau mereka tidak need to dapat improve fishing memasarkan method in order mereka to punya maintain a traditional sufficient makanan tradisi level of mereka revenue from the untuk turis. fishing Mereka tak industry. tahu macam mana untuk Kesan memasarkan negatif mereka di punya suku main kaum Melanau traditional. ialah Melanau perlu This is meningkatkan example kaedah of penangkapan Melanau ikan ethnic untuk menjaga picture. tingkat pendapatan Second yang ethnic I cukup would like dari to present industri is perikanan. Murut ethnic. Okay, the Second positive is the Melanau is still lack access to the good news. Okay, kedua ialah kaum Melanau juga masih kekurangan akses kepada berita. Akhir sekali. Finally, not extend to opportunities to expand their traditional food industry for tourists. Akhir sekali, kesan negatif. Mereka tidak memperluas peluang untuk mengembangkan industri makanan tradisional mereka untuk pelancongan. Ini bermaksud mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memasarkan makanan tradisi dari suku kaum mereka kepada pelancong. There are examples of Melanau full attire during the ceremony. Okay, second ethnic I would like to present is a Murut ethnic. Okay, the positive is they are very hospitable people. Okay, suku kaum kedua yang saya akan bentangkan ialah suku kaum Murut. Okay, the kesan positif bagi suku kaum ini ialah mereka sangat peramah kepada pelancong. Second, can become a tourist guide for tourists.
Kedua, mereka juga mahir untuk menjadi pemandu pelancong bagi pelancong yang datang ke suku kaum mereka. Third, they are skilled in producing traditional weaving arts such as songket and keringkam. Ketiga, mereka mahir menghasilkan seni tenunan tradisional seperti songket dan keringkam. Fourth, improve their income and economy. Keempat, suku kaum Murut juga pandai untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi mereka seperti hasil jualan daripada seni tenunan tradisional songket dan juga keringkam. Okay, I would like to present the negative impact on a Murut ethnic. Okay, the first one is they need to improve their education. Okay, saya akan membentangkan kesan negatif yang terdapat di suku kaum Murut. Pertama, mereka perlu untuk meningkatkan hal ini kerana sekiranya mereka tidak meningkatkan taraf pendidikan di suku kaum mereka, hal ini boleh menyebabkan suku kaum mereka akan dipandang rendah dan tidak dapat membangun. Okay, the second is when there are problem in the city, the village would be underestimated. Okay, kedua, apabila ada masalah di kota, kampung akan dipandang rendah oleh pelancong. Okay, keempat, third, make an impact on the heritage area at there. Okay, ketiga, memberi kesan terhadap kawasan warisan di kawasan mereka. Hal ini kerana mereka tidak tahu tentang nilai sesuatu warisan yang terdapat di suku kaum mereka. Dan hal ini membuatkan mereka tidak tahu untuk menjaga sebaik-baiknya. Okay, there are example of the full attire Murut ethnic when in the ceremony. Okay, that's all for me. Thank you. Article and picture. For the article and picture, I found that in the Berita Harian, it state that promosi Miri sebagai destinasi pelancongan. Ini menyatakan bahawa Miri sangat berpotensi untuk dijadikan destinasi pelancongan kerana mempunyai pelbagai sumber yang sangat istimewa dan unik yang boleh dikembangkan lagi dan dikekalkan untuk para pelancong dari negara luar ataupun negara sendiri. Okay, for the second picture in this slide, it shows us the weaving art such as songket and keringkam at Miri, Sarawak. It is because orang Miri Sarawak is very professional in making the songket and keringkam as their traditional item and antique item. For the third picture or last picture in this slide, it shows us a waterfall at Miri, Sarawak that be a very good destination for tourists to come at Miri, Sarawak. It represents us about the sustainable tourism in Miri, Sarawak that can be expanded and be shown to tourists. Before me and my friend end this presentation, I will want to present something which is peribahasa in bahasa Melayu. Rumput di batas sudah ditanjak, pokok kaduk melilik di anjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksud peribahasa ini ialah kita hendaklah mengikut peraturan dan adat yang diamalkan di tempat yang kita berada, di mana
Mengikut peraturan itu merujuk kepada mengikut peraturan negara tentang mengekalkan pelancongan dalam negara kita. Dan adat pula ialah menghormati antara satu sama lain dan menunjukkan contoh yang baik kepada komuniti yang ingin kita kunjungi ataupun tempat-tempat pelancongan yang ingin kita kunjungi. Sekian dari saya dan kumpulan saya. Thank you very much.